Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda semua menonton Agenda Awani Istimewa. Episod pada kali ini kami rakamkan awal bersempena dengan siaran luar Astro Awani dari Bazar Ramadan Persin 3 Putrajaya. Inilah sebenarnya suasana yang mungkin ada yang belum berkesempatan untuk pergi ke Bazar Ramadan Putrajaya. Inilah suasananya. Tapi untuk waktu ini, selain daripada kita melihat kepada kemeriahan Bazar Ramadan dan juga kita nak meneliti perkara-perkara lain, ada satu perkara yang perlu kita santuni, iaitu titah Sri Paduka Baginda yang mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mana menitahkan dan juga menasihati umat Islam agar tidak mensisirkan pahala pada bulan puasa hanya semata-mata dengan melakukan pembaziran makanan. Kerana menurut hemat daripada Sri Paduka Baginda, sisa makanan daripada berbuka puasa lah menjadi penyumbang terbesar kepada tahap pembaziran makanan di bulan Ramadan. Daripada statistik dan daripada unjuran yang dilakukan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam SWCOP yang mana mengunjurkan untuk kali ini akan berlaku peningkatan lebih 75,000 tan metrik sisa makanan sempena ataupun pada ketika bulan Ramadan ini. Dan kalau diikutkan perbandingan hari ke hari, dijangka meningkat daripada kira-kira 17,000 tan metrik sehari pada hari biasa, bulan biasa, kepada lebih 19,000 tan metrik sehari pada bulan Ramadan ataupun pada bulan puasa. Jadi untuk waktu ini perkara yang cukup serius dan juga perkara yang cukup berat untuk kita teliti dan untuk kita bincangkan. Untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Nadira Rashid. Nadira Rashid adalah korporat komunikasi dan juga pengurus komuniti daripada The Lost Food Project. Nadira, sebelum kita nak bercakap tentang pembaziran makanan dan sebagainya, mungkin tak ramai yang mengetahui tentang The Lost Food. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana The Lost Food beroperasi dan misi untuk menyelamatkan makanan-makanan khususnya pada bulan Ramadan ini tidak dibazirkan. Mungkin boleh dikongsikan. Boleh. So, The Lost Food Project merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan kita menumpu kepada makanan berlebihan. Makanan ni masih berkualiti dan masih berkhasiat, dan how we do it is that kita akan partner dengan donors dan kami akan dapat makanan berlebihan tersebut untuk diagihkan kepada pertubuhan amal, organisasi amal as well, dan juga keluarga B40 di Malaysia. Okey, Nadira, mungkin boleh dikongsikan. Kita bercakap tentang pembaziran makanan ketika bulan Ramadan ataupun bulan puasa ini bukan perkara yang baru. Saya percaya daripada Lost Food ataupun mana-manalah NGO atau pada badan berkaitan yang memperjuangkan tentang selamatkanlah makanan supaya tidak dibazirkan. Sudah itu melihat kepada ini bukan perkara yang baru, tetapi kenapa setiap kali bulan Ramadan perkara yang sama, isu yang sama juga yang dibicarakan? Di mana sebenarnya kalau nak kata silapnya di mana tu? Isu pembaziran memang betul, bukan benda yang baru dan memang setiap tahun akan meningkat. Especially during time masa perayaan. Okay. Tak kira perayaan mana pun. Antara puncanya adalah kekurangan perancangan daripada kedua-dua pihak. Whereas daripada pengguna ataupun daripada peniaga. Yeah. And then jika you tak tahu juga, actually isi rumah merupakan punca pembaziran makanan yang terbesar at 38%. Tapi pasar hanya contribute 24%, restoran 23% dan hotel 7%. Okey, Nadira, tadi kata mungkin isi rumah lah antara penyumbang terbesar kepada pembaziran ini. Mungkin tak ramai yang mungkin mereka tahu tapi tak sedar. Betul. Apabila mereka melakukan, kita boleh anggap dia sebagai satu kesalahan lah bila kita berbelanja lebih ataupun kita beli tapi kita tak guna ataupun bagi mereka berlakulah pembaziran ini. Betul. Mungkin boleh beri satu gambaran. Kalaulah situasi pembaziran makanan seperti yang berlaku pada ketika ini berterusan, kita kena andaikan apa yang berlaku 2-3 tahun lepas ketika PKP. Ada kumpulan masyarakat ataupun golongan-golongan yang mungkin tidak berkemampuan, yang tidak mendapat nikmat seperti yang ada sekarang ini. Saya bercakap tentang nikmat untuk makan lah. Okey, pada waktu ini mungkin bagaimana kita nak gambarkan apa yang boleh berlaku, apa kesannya jika perangai yang sama yang masih lagi dilakukan ni? Jika pembaziran terus berlaku, so sisa makanan akan dibuang ke tapak pelurusan juga akan meningkat. Dan ia akan menghasilkan this thing called leachate. So leachate ni is like a concentrated
sup kimia lah, and dia actually sangat berbahaya dan dia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar terutamanya air. And bukan sahaja itu, ia juga membunuh hasil lautan dan juga menyebabkan pencemaran sumber makanan yang lain. Dengan pembaziran makanan yang bertambah, pastinya ada pengeluaran gas rumah hijau di tapak pelupusan dan ia merupakan punca perubahan iklim. Kira-kira 10% daripada pelepasan gas rumah hijau datang daripada makanan yang dibuang ke dalam tong sampah. Okey. Nadira, kalau kita tengok pada ketika ini di Bazar Persen 3 Putrajaya ni, mungkin boleh dikongsikan daripada pengalaman Lost Food sendiri, apa sebenarnya item-item makanan yang sentiasa boleh dikategorikan sebagai akan berlakulah nanti pembaziran? Apa item makanan biasanya yang terlibat tu? So sebenarnya kami di Lost Food Project akan menyelamatkan makanan-makanan berlebihan. And makanan-makanan berlebihan ni merupakan makanan yang seperti yang sudah dekat dengan tarikh luput. Okey. Maybe makanan itu juga tidak melepas quality check daripada factory dan kami perlu ambil daripada stok yang sudah letak di macam Giant, Village Grocer, semua tu. Other than that, juga kami akan mengambil fresh produce macam buah-buahan, sayur-sayuran, especially daripada Pasar Borong Kuala Lumpur. 60% daripada fresh produce daripada situ tidak dibeli oleh average consumer kerana let's say daun ada macam hitam-hitam sikit atau buahan itu ada bruise sikit. So sebenarnya makanan tu still boleh dimakan, tapi sebab how it looks like, orang tak belilah makanan tersebut. Okey, tapi kalau di Bazar Ramadan seperti di Persen 3 ni, apa item-item makanan yang mungkin kita boleh selamatkan? Faham. Sebenarnya semua boleh diselamatkan. Okay. Cuma you kena pandai pack lah. And then of course like refrigerate betul-betul. Make sure juga peti sejuk dalam temperature yang betul. Supaya kita dapat preserve lah food tu untuk meal untuk esok atau hari yang seterusnya. Okey. Nadira, mungkin boleh dikongsikan, kita bercerita tentang nak mengelak berlaku pembaziran ni, ada beberapa pihak yang perlu ambil perhatian. Yang pertamanya sudah tentu bagi penjaja dan juga peniaga yang terlibat, khususnya kalau kita cakap Bazar Ramadan ni, Bazar Ramadan lah. Yang keduanya adalah pengguna itu sendiri, dan ketiga seperti NGO ataupun agensi ataupun pihak-pihak yang melakukan perkara yang sama. Saya nak, selain daripada kita melihat pada NGO, sebelum kepada pengguna, mungkin daripada peniaga dan juga penjaja-penjaja, apa peranan yang mereka boleh amankan untuk kita nak pastikan zero waste tu boleh dilakukan? David, so ada beberapa perkara yang mereka boleh buat secara, for example, mereka boleh berancang untuk perniagaan. They can also macam boleh research lah dalam satu hari tu beberapa pembaziran yang diadakan, lepas tu bolehlah merancang untuk hari perniagaan yang seterusnya. Besides that, kalau kita tak sentuh kepada food waste but also waste itself, dia juga boleh menggalakkan pengguna untuk membawa plastik bag sendiri atau bekas sendiri atau even Tupperware sendiri, sebab waste is not just food waste, it's also waste in general. Okay, untuk pengguna sendiri, mungkin ada yang bila nak buka puasa, seronok tu lain macam. Bila pergi satu kedai ke satu gerai ataupun satu kedai, keseronokan tu berbeza. Mungkin daripada sebagai NGO dan sebagainya, apa nasihat dan juga saranan yang boleh diberikan kepada mereka, pengguna-pengguna, masyarakat sendiri, untuk kita sedar bahawa kita bercakap tentang kelestarian dan juga kemampanan ini, apa yang pengguna perlu lakukan untuk kita nak elak berlaku pembaziran ni? Ada macam-macam yang kita boleh lakukan. So semuanya bermula dari langkah-langkah yang kecil seperti menghabiskan makanan di atas pinggan makanan. Kita juga boleh makan dalam jumlah yang sederhana, dan besides that, kita also boleh merancang makanan dengan lebih awal. So jika anda tidak habiskannya, pastikan anda membungkus dan menyejukkannya supaya anda boleh makannya untuk masa-masa yang lain. Lagi-lagi dengan musim perayaan yang akan tiba, berbelanjalah dengan menggunakan senarai barang-barang keperluan supaya kita tidak beli benda yang tidak diperlukan. Okey, baik. Itu antara nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nadira Rashid. Nadira adalah korporat komunikasi dan juga pengurus komuniti daripada The Lost Food Project, yang mana pada waktu ini kita bercerita tentang
dalam mana kita meraihkan bulan puasa, bulan Ramadan ini, sudah tentu ada perkara-perkara yang tidak ingin berlaku seperti pembaziran makanan akan terus berlaku. Selepas ini saya nak bersama dengan seorang lagi NGO yang asas dan juga misi operasinya hampir lebih kurang sama bersama dengan Roscoe, iaitu bersama dengan Alvin Chen, iaitu pengasas bersama ataupun co-founder pada What a Waste. Selepas ini dalam agenda Awani. Baik, kembali dalam agenda awal ni, seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, kami bersiaran daripada luar, bersempena dengan siaran luar Astro Awani di Bazar Ramadan Persin 3 Putrajaya. Dan untuk waktu ini di segmen kedua ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Alvin Chen. Alvin Chen adalah pengasas bersama bagi What a Waste. Sebelum kita nak bercakap tentang topik kita, iaitu berkaitan dengan bagaimana kita nak elak pembaziran makanan, mungkin ramai yang nak tahu dan mungkin ada yang dah tahu bagaimana dan apa sebenarnya What a Waste dan bagaimana What a Waste beroperasi. Okey. Terlebih dahulu salam Ramadan kepada golongan muslimah dan muslimin. Okey. Organisasi kami bernama What a Waste. Kami ditubuhkan semenjak 2018. Jadi misi utama What a Waste ni adalah untuk menyelamatkan makanan lebihan. Daripada dibazir lah. Jadi setiap hari dalam misi harian kami, kami akan menyelamatkan makanan daripada pelbagai sumber, ya. Dan makanan yang diselamatkan, kita akan mengambil berat makanan dulu. Itu antara SOP yang paling penting dalam keseluruhan misi kami ni. Dan makanan yang telah ditimbang berat dia akan dengan serta-merta dibawa kepada golongan yang memerlukan, yang terdiri daripada keluarga B40 di flat-flat PPR di merata tempat, warga asing, rumah anak yatim, pelbagailah kepada golongan yang memerlukan lah, asnaf semua kan. Okay. Jadi dalam masa 4 tahun ni, dah masuk tahun keempat dah, jumlah makanan yang telah berjaya diselamatkan oleh pihak tim What a Waste dah mencecah 15.6 juta kilogram berat makanan. Jadi apa maksud jumlah makanan, berat makanan ni? Jumlah ni secara langsung kalau ikut garis panduan United Nations UN, 1 kilogram makanan bersamaan dengan 2.5 kilogram gas-gas hijau di atmosfera kami. Jadi adalah kaitan secara langsung pembaziran makanan dengan kesejahteraan bumi kami lah. Jadi misi kami dalam harian, selain daripada menyelamatkan makanan yang telah siap dimasak, kami pun telah melangkah masuk untuk membantu syarikat sama ada pengilang makanan, pengedar makanan untuk menyelamatkan makanan yang hampir tarik luput. Makanan kering ke, yang separa basah ke. So makanan jenis ini pun kami selamatkan, ambil berat dan kami buat pengagihan terus serta-merta kepada golongan yang memerlukan ni. Okey, itu sedikit sebanyaklah latar belakang dan bagaimana What a Waste beroperasi, dan juga ada sedikit dikongsikan tentang kumpulan-kumpulan sasaran yang ditetapkan What a Waste. Okey, kita bercakap tentang Bazar Ramadan, kemeriahan bulan Ramadan yang diraikan, yang sebagai salah satulah ibadah puasa bagi umat Islam. Yep. Mungkin boleh dikongsi kepada waktu ini. Apabila kita bercakap tentang Bazar Ramadan, yang paling dibimbangi adalah berkaitan dengan pembaziran makanan. Yep. Cerita tentang pembaziran makanan seperti yang dikongsikan oleh Alvin. Alvin dah 4 tahun beroperasi dalam What a Waste ni. Yep. Kenapa setiap kali bulan Ramadan, isu berkaitan dengan pembaziran makanan ini sentiasa disebut-sebut? Okey. Dia begini, sesungguhnya dia bukan kerana masa Ramadan je. Ada saja musim perayaan, jumlah makanan yang bakal dibazir akan meningkat di antara 12 hingga 22% dari segi jumlah pembaziran makanan, ya. Kenapa? Kerana pertama, kalau kita ikut musim perayaan, sama ada Tahun Baru Cina ke, sama ada Hari Christmas ke, Deepawali ke, Takusem ke, dia sama dengan majlis perkahwinan. Kita kuatir sangat tak cukup makan. Kita kuatir sangat
sebagai rakyat Malaysia, kita khawatir sangat tak cukup makan, maka kita pun memberitahu food caterer kami lah. Tolong bang sediakan banyak sikit. Takut tak cukup makan. Takut para tetamu semua tak cukup makan. Kalau di konteks Bazar Ramadan ni, kerana selepas MCO, PKP kan, 2 tahun bayangkan. So, yang ni bazar yang pertama selepas PKP. Jadi kami pun seronok lah kan. Teruja. Teruja. Boleh buat bisnes balik lagi. So hasil daripada observation kami berada di Bazar Ramadan di Suruhanjaya, memang banyak ekstra lah barangan makanan, pepek makanan yang disediakan setiap hari. Elvin mengatakan kalau melihat kepada suasana yang berlaku lah pada ketika ini, keseronokan, euforia yang diraikan oleh mereka yang menyambut bulan Ramadan dan nak membeli juadah lah untuk membuka puasa. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan kesedaran orang tentang apa impaknya dan apa kesannya bila kita tutup mata ataupun kita tak ambil berat tentang isu berkaitan dengan pembaziran makanan ini. Saya percaya secara umum orang awam sedar impak dan kesan pembaziran makanan terhadap kesejahteraan bumi. Kita sedia faham makanan ni kalau dibuang, dia akan dibuang ke tapak pelepasan. Dia mula mereput. Bila dia mereput, maka keluarlah dia menghasilkan gas-gas hijau. Now, gas-gas hijau ni yang menahan haba di atmosfera kami. Jadi, kita dapat isu-isu climate change, global warming semua. Saya amat percaya secara umum, para pengguna ke peniaga kita faham. Tapi yang kesedaran mengenai platform yang tersedia, yang sedia ada untuk menandangi masalah ini. Mana kita nak salurkan pepek makanan yang kita tak sempat nak jual, tak habis nak jual, mana kita nak hantar, macam mana. Khawatir pula mengenai isu keselamatan pemakanan makanan, pengendalian makanan. Banyak aspek lah yang mereka pun kena khawatir selain daripada bisnes mereka, bisnes masing-masing. Elvin, kalau lihat daripada secara kasarnya, mungkin Elvin pengalaman cukup luas kalau kita nak melihat kepada nak membahagikan kategori item-item makanan yang bagaimana yang boleh diselamatkan dan mungkin boleh dikongsikan daripada segi mungkin bagi peniaga-peniaga ataupun penjajah bukan saja di Putrajaya ataupun di mana-mana di seluruh Malaysia ini mungkin boleh bertindak untuk mengasingkan mengikut kategori-kategori item-item makanan. Tip yang paling senang tip yang paling senang, makanan basah, makanan kering. Makanan kering andai kata nasi, ayam goreng ke daging ke kan, yang kering dengan sos yang basah, sama ada sambal ke kuah ke kari ke dal ke, kita cuba asingkan. Jangan nak campur adukkan, asingkan untuk memanjangkan hayat makanan tu. Yang ni tip yang paling mudah. Untuk peniaga? Untuk peniaga juga. Senang juga. Tak semua orang boleh makan pedas juga. So bagus juga untuk para pengguna. Okey, saya nak berbalik kepada bagaimana What Waste beroperasi. Mungkin pada waktu ini boleh kongsikan. Bila kita bercakap nak selamatkan makanan, kita tak boleh hanya bergantung kepada peniaga ataupun pengguna-pengguna nanti kita boleh kita sentuh, tapi nak bercakap tentang peranan yang dimainkan oleh NGO seperti What Waste. Apa lagi selain pada mengambil makanan-makanan lebih-lebih makanan selepas Bazar Ramadan ataupun di majlis perkahwinan, bagaimana operasi yang dijalankan oleh What Waste ni? Okey. Bayangkan kalau setiap orang untuk kesedaran dan pemahaman yang ringkas dan senang dipaham untuk orang awam Bayangkan setiap 2 minggu jumlah makanan yang kami semua buang, yang dibuang oleh rakyat Malaysia boleh memenuhi Menara Berkembar Petronas sampai penuh setiap 2 minggu. Jumlah makanan ni dari segi tan memadai untuk eradicate dengan izin eradicate poverty hunger, kebuluran semua di Kuala Lumpur semua. So kalau kita fahami konsep ni, kita boleh sedar bahawa kesejahteraan bumi, misi untuk menandangi masalah pembaziran makanan ni, dia tanggungjawab semua pihak yang berkenaan. Everyone in the whole food chain, termasuk policy maker sampai ke consumer. Dari pihak NGO kami, peranan yang paling penting
untuk memberi kesedaran. Cara What a Waste memberi kesedaran adalah melalui misi-misi harian kami. Jadi setiap hari, apa jua makanan, apa jenis makanan yang kami selamatkan, kami dapatkan, kami timbang berat. Kerana berat ni amat penting untuk kita memahami impak dan secara langsung terhadap alam persekitaran kami. Jadi, kalau kita fahami dari pihak individu, kalau kita bertanggungjawab dari segi pemakanan makanan, bila kita membeli barangan dapur semua, kita adalah satu list. Jangan kerana kita tak nak lose out on a good deal, kita mula beli benda yang kita tak perlu pun, kita kena sensitif sikit lah dari segi konteks lah, isu pemakanan ni lah. Saya secara peribadi percaya untuk NGO seperti What Waste tidak bergerak secara sendirian untuk melakukan satu kempen ataupun satu yang disebut untuk kita nak menyelamatkan makanan supaya tidak dibazir-bazirkan. Pastinya untuk What Waste memerlukan kerjasama ataupun bantuan-bantuan daripada pihak lain. Mungkin boleh dikongsikan dalam masa akan datang. Kita bukan hanya bercerita nak selamatkan makanan ini hanya lebihan makanan dibawa dan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Tetapi dalam putaran ekosistem secara holistiknya, apa yang diharapkan ataupun kerjasama bagaimana yang boleh digambarkan, yang boleh dilakukan sebagai sebuah NGO? Saya beri contoh. Bila What a Waste mula, kita mula menyelamatkan makanan di majlis perkahwinan. Bayangkan, pada hari yang paling penting di hidup kita, What a Waste dibenarkan bersamaan dengan anda untuk memberi kesan unik untuk hari yang terbesar anda. So, melalui kempen sebegini, kami berjaya untuk menarik perhatian generasi-generasi muda. So, kebanyakan mereka yang berurusan dengan pihak kami, mereka actually write in, kami nak minta servis food rescue service daripada pihak What a Waste. Jadi kami akan hantar food warriors kami lah, orang kami kepada majlis di dapur, dan kita akan pack makanan lebihan semua. Jadi lepas tu bermula daripada majlis perkahwinan, dan kami berjaya melangkah masuk untuk memberi servis ini kepada syarikat korporat pula. Kami pun berterima kasih dengan pihak-pihak syarikat korporat yang sudah kuatir dan sensitif lah mengenai kesan dan impak pembaziran makanan. So, syarikat seperti Khazanah Nasional Berhad, mereka pernah have us to actually send our people to rescue dia punya surplus food daripada event tahunan mereka juga. So, dengan ini dia akan memberi inspirasi kepada pihak orang awam di mana adanya wujudnya platform sebegini untuk menyelamatkan makanan. Okey, Alvin, saya ada lebih kurang daripada 2 minit. Yang terakhir ni kita dah bercakap tentang peniaga dan pejaja, apa peranan yang boleh mainkan NGO, What a Waste, apa boleh bagaimana anda beroperasi dan bagaimana boleh beri pulangan manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Akhirnya semuanya berbalik kepada pengguna itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Mungkin dalam kurang daripada 1 minit ini mungkin boleh didiskusikan bagaimana rakyat ataupun masyarakat madani ini boleh memainkan peranannya mereka sendiri untuk kita tak nak bila kita cakap tentang bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita melakukan pembaziran hanya semata-mata nak memenuhi keseronokan ataupun nafsu makan semata-mata. Okey, dengan izin saya nak guna analogi ni throwing away food is like stealing from the tables of the poor tabiat membuang makanan ni dia ibarat mencuri, merompak daripada meja orang yang miskin. So, saya harap dengan pesanan ni, kami akan lebih sensitif dengan cara pemakanan kami. Kami akan memberi lebih hormat terhadap makanan yang kami beli, makanan yang kami guna, makanan yang kami sedekahkan semua. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi kita bersama dengan Alvin Chan. Alvin Chan adalah co-founder ataupun pengasas bersama daripada NGO What a Waste, sebuah NGO yang beroperasi 4 tahun lebih untuk beroperasi dalam usaha ataupun misinya untuk menyelamatkan makanan supaya ia tidak dibazirkan. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini kami rakamkan awal bersempena dengan siaran luar daripada Bazar Ramadan Persin 3 Putrajaya. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.